syukur, alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaqi Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dan soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang keenam menggunakan kitab Safinatun Najah. Edisi Jawinya muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik iman dan ta'ah, dan jahat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, jahat kufur dan maksiat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu iaitu qada, dan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah iaitu qadar. Jadi rukun iman yang keenam keluar 2 pegangan. Pertama, beriman dengan qada Allah yang bersifat dengan iradah, dan yang kedua, beriman dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk minggu ini pembicaraan rukun iman yang keenam masuk slot yang ke-24, dan iaitu slot yang kelima pada pembicaraan qadar. Pembicaraan qada telah selesai pembicaraan di slot yang kelima pada pembicaraan qadar, iaitu pegangan yang kedua pada rukun iman yang keenam. Qadar sekalian perkara yang berlaku, sama ada perkara baik, sama ada perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di dunia, di akhirah, sekaliannya adalah datang daripada qadar, iaitu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Sekalian perkara yang berlaku, kesemuanya datang daripada qadar, iaitu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku, melainkan kesemuanya datang daripada qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Yang mana slot yang ke-21 dan slot yang ke-22 saya tekan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Ternapi tertolak kesyirikan pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya bicara di slot yang ke-21 dan slot yang ke-22. Jadi sekalian perkara yang berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku secara ilah, tidak ada. Bergeraknya cincin yang tersaunu di jari adalah perbuatan Allah. Bergeraknya tangan, perbuatan Allah qadar. Di masa tangan bergerak, cincin bergerak. Cincin bergerak, qadar perbuatan Allah. Tangan diam,
cincin pun diam. Diam tangan, diam cincin adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Bergeraknya tubuh adalah qadar perbuatan Allah. Bergeraknya sekalian barang yang ada pada tubuh adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Itu contohlah. Tidak ada perkara yang berlaku secara illah, secara turuk, secara sekali jalan, secara sekali arung. Contoh kita, bergerak cincin adalah perbuatan Allah, bukan turuk tangan yang bergerak. Bergeraknya tiap-tiap barang yang ada pada tubuh kita adalah perbuatan Allah, bukan semata-mata turuk tubuh yang bergerak. Sekalian adalah qadar perbuatan Allah. Jadi banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang lebih besar, yang pada zahirnya seperti sekali jalan, sekali arung kita cakap dengan nu, sekaligus. Tidak, kesemua yang berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Saya datangkan contoh minggu lepasnya, bergeraknya lori adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang lori itu ada dengan pasir-pasir yang halus contohnya. Batu besar sikit. Pasir yang halus, sehalus-halus pasir yang berada di belakang lori akan bergerak apabila lori bergerak. Bergeraknya lori adalah qadar perbuatan Allah. Tiap-tiap pasir yang bergerak, sehalus-halus pasir yang bergerak adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Inilah hak tajuk rukun iman yang keenam, yang tiap-tiap minggu saya ulang. Sekalian perkara yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan datang daripada qada dan qadar Allah. Melainkan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, termasuk yang akan berlaku di hari akhirah, syurga dan neraka. Kesemua yang berlaku di syurga, kesemua yang berlaku di neraka adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bererti qada dan qadar Allah tidak ada penghujung, sebab dimaklumi bahawa syurga neraka serta dengan penghuni syurga, penghuni neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang akan berlaku di syurga dan neraka tidak ada penghujung. Kesemua yang berlaku itu adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang fokus kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi. Secara cakap teranung kok, secara bahasa dia, secara pesen dia tidak ada. Apabila pisau menghiris, putus ianya qadar perbuatan Allah. Bukan pisau secara tabi'i, secara semula jadi memutuskan. Apabila api bersentuh dengan umpama kertas, maka kertas pun hangus. Hangus kertas adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan api secara tabi'ah, secara tabi'i menghanguskan. Pisau, api itu pun samalah, contoh kitab. Kemudian banyak lagi lah hak perkara lainnya. Kita tambahlah hak kita, hak hari-hari ni. Kita makan, alhamdulillah, kenyang. Kita minum air, alhamdulillah, hilang dahaga kitanya. Kenyang kita adalah qadar perbuatan Allah. Hilang dahaga kita adalah qadar perbuatan Allah. Bukan nasi, bukan air secara tabi'ah, secara semula jadi, yang mengenyangkan, yang menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Cukuplah. Contoh, pisau, api, nasi, air. Putus qadar perbuatan Allah.
Hangus, qadar perbuatan Allah. Kenyang, qadar perbuatan Allah. Hilang dahaga, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana minggu lepas saya sudah tekankan, adapun hanya percakapan asbab, kita menyandarkan kepada asbab, kita menyandarkan kepada makhluk, itu tak ada salah. Pisau tajam molek. Sekali dia tarik je masa sembelih binatang korban. Selesai lalu dah. Lembu besar. Tapi sekali dia tarik je pisau, selesai lalu dah sembelih. Tajam molek pisau. Sekali tarik, selesai. Ini sembelih walaupun lembu tu besar. Tu cakap asbab tak ada salah. Api kuat molek, campur dengan angin pula kuat, sekejap aja licin sebuah rumah. Itu pun hanya cakap asbab. Makan, kemudian kena selera molek, makan menambah, Allah kenyam kenyam molek hari ni. Sebab apa? Makan tambah. Sebab apa? Kena selera. Itu hanya percakapan asbab. Itu tak salah. Sama je juga dengan bicara obat ke, sama je. Dengan makan obat tu, stabil darah tinggi. Dengan makan obat tu, stabil kecil manis. Itu contoh. Yang menstabilkan darah tinggi, yang menstabilkan kecil manis adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, secara tabi'i, secara semula jadi. Kemudian ayat kitabnya, barang siapa yang berpegang sesuatu berlaku secara tabi'ah. Itu ayat kitab. Barang siapa berpegang sesuatu berlaku secara tabi'ah, bukan datang daripada qadar perbuatan Allah. Macam mana pegangan? Sesiapa yang berpegang sesuatu berlaku secara tabi'ah, bukan qadar, bukan perbuatan Allah. Berarti ada sesuatu yang berlaku bukan datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lucu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Berarti mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Tergolong di kalangan mereka yang disebut sebagai musyrikun. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada zat, orang Islam tidak adalah. Mensyirikkan Allah pada zat ni, sembah selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mensyirikkan Allah pada zat. Atau tidak berlakulah kepada orang Islam. Allah disembah juga. Selain daripada zat Allah, disembah juga. Itu tidak adalah. Mensyirikkan Allah pada sifat pun tidak ada. Apa makna mentauhidkan Allah pada sifat? Dua makna. Ternapi kesyirikan pada sifat, dua makna. Itu sidang pendengar boleh mendalami pembicaraan sifat wahdaniyah pada pembicaraan tauhid kaedah sifat 20. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini cukup malang. Ada di kalangan orang Islam. Islam yang diwarisi daripada ibu bapa, tetapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tidak beriman akan tauhid Allah pada perbuatan. Sebaliknya, berakidah dengan akidah yang syirik, mensyirikkan Allah pada perbuatan, dengan bahawa ada perbuatan yang berlaku bukan datang dari perbuatan Allah. Berlakunya putus perbuatan pisau, bukan perbuatan Allah. Berlakunya hangus, perbuatan api, bukan perbuatan Allah. Berlakunya kenyang, berlakunya hilang dahaga, perbuatan nasi, perbuatan air, bukan perbuatan Allah. Hak ni mereka yang berpegang sesuatu berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi. Barang siapa
yang berpegang sesuatu yang berlaku secara tabiat. Macam mana pegangan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala seumpama ni. Jadi sidang pendengar, ambil perhatian molek, fokus molek. Kejap molek. Sebab apa? Sebab syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah iman. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Amal-amal soleh yang lain. Syarat untuk diterima adalah iman. Syarat untuk dapat syurga Allah, iman. Untuk selamat hari akhirah, syaratnya adalah iman. Alladzina amanu wa amilus salihat. Mereka-mereka yang beriman. Lengkap keenam rukun iman. Beriman dengan sekalian qada dan qadar Allah. Dan mereka yang beramal soleh. Amal soleh semayang, puasa, zakat, haji akan diterima jikalau mereka itu di kalangan orang-orang yang beriman. Yang beriman dengan sekalian berlaku qada dan qadar Allah. Jadi kita bicara rukun iman ke-6 ni. Jadi fokus pada rukun iman ke-6. Sekarang bicara qadar. Jadi fokus pada qadar. Beriman dengan qadar. Sekalian yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah. Tidak ada satu pun perkara yang berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi. Ni iman. Syarat amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang berpegang sesuatu berlaku secara tabi'ah. Pisau yang memutuskan, api yang menghanguskan. Jadi saya ambil dua tu lah. Pisau yang memutuskan, api yang menghanguskan. Bukan lagi qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang berpegang secara tabi'ah ini akan pecah kepada dua golongan. Akan pecah pada dua golongan. Satunya khilaf pada kafir. Satu laginya ijma' ulama' menghukumkan kafir, iman tidak sah, maka semayang, puasa, zakat, haji tidak sah. Mati dalam keadaan kafir seumpama tu, maka kekal neraka selama-lamanya. Dan sedang pendengar, ini saya sudah sebut berulang kali. Sekarang kita bicara bab iman, kita bukan bicara bab Islam. Bila sebut kata kafir, orang yang kafir di sisi Allah, iman tidak sah. Walaupun pada zahirnya, ianya adalah orang Islam. Apabila mati, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam, dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Tapi iman tidak sah, kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya, wal'iyazabillah. Tidak ada bahagian dah. Untuk hari akhir tidak ada bahagian. Selama hidup dia sembahyang, puasa, zakat, haji bukan saja diterima oleh Allah, bahkan tidak sah. Kalau bertaubah kemudian, maka wajib diqadakkan kembali. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, hak ijma' ulama' kafir. Pisau memutuskan secara tabi'ah, secara jadi bukan qadar perbuatan Allah. Api menghanguskan secara tabi'ah, secara semula jadi bukan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pecah kepada dua golongan. Satunya saya sebut ringan sedikit, tapi ringan ni pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Pisau yang memutuskan, bukan perbuatan Allah, bukan qadar perbuatan Allah. Api menghanguskan, bukan qadar perbuatan Allah. Tapi walaupun pisau memutuskan, walaupun api menghanguskan, dengan ketajaman yang Tuhan jadikan di mata pisau. Dengan kepanasan api, kepanasan yang Tuhan jadikan di api. Jadi pisau tu tajam, Allah yang jadikan. Api itu hangus, Allah yang jadikan. Allah yang jadikan. Tapi perbuatan Allah hanya setakat jadikan tajam di pisau, jadikan kepanasan di api. Lepas itu perbuatan pisau secara semula jadi
memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Api menghanguskan dengan panah yang Tuhan letak di api. Ini dipanggil berlaku dengan kuwah. Ini pun istilah ilmu ni, dengan kuwah. Qaf, waw, ta marbutah. Qaf, waw, ta marbutah. Kuwah. Kekuatan tajam di pisau. Kuwah. Kuwatul hararah dia panggil. Kekuatan panah di api. Kuwah yang Tuhan letak di nasi. Kuwah yang Tuhan letak di air. Kuwah yang Tuhan letak di nasi dengan kuwah yang Tuhan letak di air berbeza. Kuwah yang Tuhan letak di nasi tidak boleh menghilangkan dahaga. Kuwah yang Tuhan letak di air tidak boleh mengenyangkan. Cuma kalau lapar, minum air, ya ingang sikitlah lapar tu mungkin. Tapi kuwah yang Tuhan letak di nasi lain, kuwah yang Tuhan letak di air lain. Kuwah yang Tuhan letak di pemakanan. Sama ada habbatus sauda, minyak zaitun, buah kurma. Orang sekarang mengkaji, apakah kandungan yang ada di habbatus sauda? Apakah kandungan yang ada di minyak zaitun? Apakah kandungan yang ada di buah kurma? Kandungan tu dia panggil kuwah. Memang Tuhan jadikan. Tuhan jadikan di minyak zaitun. Tuhan jadikan di habbatus sauda, di minyak zaitun dan buah kurma. Itu panggil kuwah. Sampai masa bukan lagi perbuatan Allah. Perbuatan kuwah yang Tuhan jadikan di pisau, di api, di nasi, di air dan di pemakanan contoh tadi. Tapi kuwah tu datang daripada Allah yang bubuh. Hak ni khilaf ulama sama ada pegangan ni kafir ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Tapi yang jelas mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Mensyirikkan macam mana? Mensyirikkan, apa kata syirik ni? Sekutu. Sekutu. Sekutu macam mana? Perbuatan Allah letak kuwah di pisau di api. Pisau api sudahlah. Jadi panjang masa kita ni. Masa kita hanya 45 minit ni. Jadi Tuhan letak kuwah di pisau, di api. Kemudian kuwah tu pula yang memberi bekah. Pisau makhluk Allah. Api makhluk Allah. Allah yang jadikan. Tajam pun makhluk Allah. Kuwah tu Allah yang jadikan. Panah di api pun kuwah makhluk Allah juga. Allah yang jadikan. Tiba-tiba Allah jadikan kuwah tajam di pisau. Allah jadikan kuwah panah di api. Yang ianya makhluk. Tiba-tiba naik pangkat. Makhluk naik pangkat. Naik pangkat jadi khalik. Apa khaliknya? Memutuskan adalah perbuatan makhluk. Kuwah tajam di pisau. Menghanguskan perbuatan makhluk. Panah yang Tuhan letak di api. Jadi kekuatan tajam di pisau. Kekuatan panah di api. Makhluk sudah menjadi khalik. Jadi yang menjadikan Allah separuh. Kuwah makhluk Allah separuh. Ini dia panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau kita mengaji dalam kaedah sifat 20, dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Ini saya ada sebut di slide yang ke-21, kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Yang saya sebut, saya akan perincikan pada pembicaraan golongan yang terpesong pada bab qadar. Jadi perbuatan Allah separuh, perbuatan kuwah makhluk Allah separuh. Itu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Al-kammu, kam ni berbilang. Bukan satu lagi dah. Bukan satu lagi dah. Berbilang. Satu pada perbuatan Allah yang buat belaka. Itu satu pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan.
Yang perbuat hanya Allah Ta'ala jua. Itu panggil satu. Tiba-tiba perbuatan Allah hanya separuh. Setengah, apa? Separuh jalan. Mana separuh jalan? Perbuatan Allah letak kuah tajam di mata pisau. Perbuatan Allah letak kuah panah di api. Lepas tu, bukan perbuatan Allah lagi yang memutus, yang menghanguskan. Itu perbuatan makhluk yang saya sebut tadi. Naik pangkat jadi khalik, yang memutuskan, yang menghanguskan. Ini panggil apa ni? Qam, berbilang. Berbilang pada perbuatan. Tapi dia panggil muttasil. Apa muttasil? Muttasil ni berhubung. Berhubung dengan mana apa? Bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan kuah, iaitu makhluk Allah, pada satu pekerjaan. Itu muttasil. Bekerjasama qadar perbuatan Allah dengan kuah yang Tuhan letak di pisau, di api. Itu dipanggil muttasil, berhubung. Munfasil, hak Allah suku sakat, hak makhluk suku sakat. Itu kita akan bicara nanti hak munfasil, hak kapi ijma' ulama'. Muttasil ni berhubung dengan bahawa perbuatan Allah dan perbuatan makhluk Allah bekerjasama pada satu perbuatan. Itu muttasil. Munfasil berasing-asing. Itu munfasil, nanti saya akan bicara. Dia macam saya sebut di slot ayat ke-21 tu lah. Kita ni biasa belajar ilmu tajwid. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Itu mudah sikit lah. Mudah. Muttasil, munfasil. Apa dia mak wajib muttasil? Mat dan hamzah pada satu kalimah. Berhubung. Mat, sama ada mat tu dengan alif, mat dengan waw, mat dengan ya, dan hamzah selepas daripada mat tu pada satu kalimah. Muttasil, berhubung. Hak munfasil, mat jaih munfasil. Munfasil ni berasing. Mat sama ada dengan alif, dengan waw, dengan ya, pada satu kalimah. Hamzah pada satu kalimah yang lain. Atau munfasil, berasing. Mat pada satu kalimah, hamzah pada satu kalimah yang lain. Dipanggil munfasil, berasing-asing. Mak wajib muttasil, muttasil ni berhubung. Mat dengan hamzah berhubung pada satu kalimah. Itu kalau ngaji tajwid lah. Mak jaih munfasil, mat sama ada dengan alif, dengan waw, dengan ya, pada satu kalimah. Hamzah pada satu kalimah yang lain. Itu dia panggil munfasil, berasing-asing. Jadi, kan muttasil pada perbuatan ni, satu perbuatan yang sama. Perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Munfasil ni, tak ada. Perbuatan Allah, perbuatan Allah. Perbuatan makhluk, perbuatan makhluk. Mungkin minggu ni pun tak sempat jugalah ni. Sambil-sambil tengok jam. Beginilah contoh. Kita pergi pada perbuatan kita lah. Zahirnya perbuatan kita. Hakikinya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak muttasil ni gini contoh. Barang tu barang berat. Mana barang tu berat, maka satu barang yang berat ni angkat sekurang-kurangnya kena 2 orang. Seorang memang tak terangkat lah. Dia kena angkat 2 orang. Jadi berbilang tukang angkat. Itu kam. Muttasil ni akad barang sama. Berkongsi, bekerjasama, berpakat, angkat barang sama. Tapi berbilang yang angkat. Kam muttasil pada perbuatan. Kam munfasil pada perbuatan ni contohlah. Jadi barang tu ringan je. Barang tu ringan je. Maknanya seorang pun boleh angkat dah. Maka boh pun maknanya supervisor lah kita kata. Okey, kamu angkat barang sebelah sana, kamu angkat barang sebelah sana. Mana-mana hok siap angkat, boleh balik lah. Contoh. Jadi yang angkat ni, orang ni angkat barang yang lain. Orang ni angkat barang yang lain.
Yang buat kerja 2 orang contohnya. Tapi kerjanya munfasil. Berasing-asing. Ni angkat barang dia. Ni angkat barang bahagian dia. Buat ringan je. Tu contoh. Muttasil ni 2 orang angkat. Barang berat. Tapi angkat satu barang muttasil. 2 orang. Ni 2 orang juga. Tapi ringan. Jadi kamu angkat barang kamu berasingan. Ni angkat barang dia berasingan. Tu munfasil. Boleh tak tu? Muttasil min lam, munfasil min nun lam. Al-kamu kaf mim. Kam muttasil, kam munfasil. Berbilang pada perbuatan. Kita pergi kepada kam muttasil pada perbuatan yang memutuskan, yang menghanguskan perbuatan Allah separuh. Perbuatan kuah, tajam di pisau, panah di api, separuh. Maknanya satu perbuatan memutuskan. Satu perbuatan menghanguskan. Tapi yang perbuat, Allah Ta'ala jua. Allah Ta'ala buat separuh jalan. Kuah yang ia makhluk buat separuh jalan. Allah jadikan tajam di pisau. Allah jadikan panah di api. Tajam di pisau, makhluk Allah. Tajam di api, makhluk Allah. Tiba-tiba, makhluk Allah yang bekas. Jadi, tajam yang Tuhan letak di pisau tu yang memutuskan. Hangus yang panas yang Tuhan letak di api yang menghanguskan. Kuah di nasi yang mengenyangkan. Kuah di air yang menghilangkan dahaga. Kuah yang Tuhan letak di habatus sauda. Kuah yang Tuhan letak di minyak zaitun. Kuah yang Tuhan letak di khurma yang menyehatkan tubuh badan kita contohnya. Jadi, memutus, menghangus, mengenyang, menghilangkan dahaga, mensihatkan badan, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keesaan. Atau mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kan muttasi pada perbuatan. Khilaf ulama pegangan seumpama ni. Satu pegangan, satu pan mengatakan kafir. Kekal neraka selama-lamanya. Tapi pandangan muktamad, ia tak letak kafir. Ia letak fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah. Bid'ah i'tiqadiyah. Pegangan yang tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Dan pegangan yang tidak ada pada yang tidak dibawa datang oleh Nabi SAW. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Reka-reka ada-adakan yang tak ada pada masa Nabi pada pegangan. Ini bid'ah yang sesat. Pegangan yang fasik berdosa besar, pegangan yang bid'ah. Ini atas pandangan muktamad. Tapi kata setengah pandangan, tidak dihukumkan kafir, fasik lagi mubtadi' atas dunia. Setengah mengatakan hukum akhirah kafir juga. Kekal neraka selama-lama. Itu kata setengah pandangan lah. Tapi yang jelas, ini akidah yang mensyirikkan Allah. Amal ibadah sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan yang fasik, pegangan yang mubtadi' ni, saya sudah sebut berulang kali ketika membicarakan pegangan yang terpesong pada qada terdahulu. Contohnya, perkara jahat bukan qada Allah. Khilaf ulama, satu mengatakan kafir, satu mengatakan fasik lagi mubtadi'. Perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Dan saya sudah berulang kali, pegangan yang fasik ni macam mana? Ini pegangan yang berdosa besar. Tapi berdosa besar ni banyak. Tinggal semayang berdosa besar. Minum arak berdosa besar, berjudi, berzina dosa besar, riak, ujub, takabur, hasad dosa besar. Tapi dosa besar akidah ni, pegangan terpesong ni, lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, lebih besar daripada dosa besar tinggal puasa, lebih besar daripada dosa besar berjudi, minum arak, berzina lagi. Dan dosa besar akidah yang salah ni, malaikat akan catat setiap saat. Malaikat akan catat setiap saat. Pegangan dosa besar ni, walaupun
orang yang berpegang dengan akidah yang sesat tadi ni dalam sembahyang. Mereka catat dosa besar. Walaupun mereka yang berpegang dengan akidah yang berdosa besar ni dalam bulan Ramadan, mereka catat dosa besar. Walaupun orang yang berpegang dengan akidah dosa besar ni berada di tanah haram Mekah dan Madinah, mereka akan setiap saat mencatatkan dosa besar. Sembahyang tidak akan diterima oleh Allah. Puasa Ramadan tidak akan diterima oleh Allah. Haji umrah tidak akan diterima oleh Allah. Bila amal ibadah tidak diterima oleh Allah, setiap saat malaikat catat dosa besar, akhirnya akan terlucu iman. Ini sangat-sangat dibimbangi, akhir jatuh kafir, wal-iyazabillah. Orang berjudi dosa besar, orang minum arak dosa besar. Tapi orang berjudi bukan 24 jam. Orang minum arak bukan 24 jam. Orang berzina bukan 24 jam. Tak ada orang berjudi minum arak dalam semayang. Tak ada orang berjudi minum arak di bulan Ramadan. Adalah juga tu. Tak ada orang berjudi minum arak di tanah haram Mekah Madinah. Ada ke? Orang yang mengerjakan haji sambil berjudi di dia punya hotel dia. Tak ada. Ada ke orang pergi Mekah dalam beg dia ada botol arak? Tak ada. Tak ada orang berjudi minum arak ketika mengerjakan haji dan umrah. Tetapi berpegang akidah dosa besar ni, dalam sembahyang mereka catat dosa besar, dalam ketika puasa Ramadan mereka catat dosa besar, ketika berada tanah haram Mekah Madinah mereka catat dosa besar. Mati molek ni amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka catat dosa besar setiap saat. Belajar molek, segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ini adalah iman, penentuan hari akhirah kita. Penentuan hari akhirah kita adalah iman. Penentuan amal ibadah kita diterima atau tidak adalah iman. Ini atas pandangan mengatakan dosa besar. Walaupun setengah mengatakan dosa besar atas dunia, hukum akhirat tetap kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ini mereka yang mensyirikkan Allah pada perbuatan hakam muttasil. Hakam munfasil pula macam mana? Hak ni hak kafir ijma' ulama' sembahyang puasa haji tidak sah. Pisau memutuskan semata-mata, tidak berkait dengan tajam yang terletak di pisau. Api menghanguskan semata-mata api, tidak berkait dengan panah yang terletak di api. Itu kafir ijma' ulama'. Itu kafir ijma' ulama'. Nasi air lah semata-mata yang berkah, tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemakanan lah semata-mata mensihatkan, tidak berkait dengan kuah yang Tuhan jadikan. Maka ini kafir ijma' ulama'. Dia panggil kam munfasil. Apa munfasil? Yang besar-besar tu perjalankan matahari, bintang, menjadikan siang, menjadikan malam, atau besar-besar tu, kesemuanya perbuatan Allah. Adapun putu, hangu, kenyang, hilang dahaga, jadi sehat, jadi sembuh penyakit, jadi sejuk, jadi panas, semua yang berlaku ni langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Perbuatan makhluk tabi'i semata-mata. Itu kafir ijma' ulama'. Perbuatan Allah lah hak kerja besar-besar tu. Ini hak perbuatan yang sedang berlaku ni. Mana tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan. Semata-mata makhluk yang berkah secara tabi'i. Umum lah ni, umum. Nak contoh banyak sangatlah. Semata-mata elektrik yang menjadikan alat elektrik berfungsi. Semata-mata minyak yang menggerakkan kenderaan. Banyak lagi lah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi semata-mata makhluk secara tabi'i yang berkah, yang langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah buat siang, buat malam, perjalankan planet yang besar-besar, itu perbuatan Allah. Selain daripada itu, apa yang berlaku di bumi, makhluk secara tabi'i, secara jadi yang berkah, tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Itu kafir ijma' ulama'. Imam tidak sah, kekal neraka selama-lamanya, wal-iyazabillah.
kita akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya macam mana. InsyaAllah saya akan ulang baliklah di slot akan datang. Pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memang jadikan tajam di pisau, panah di api itu Allah yang jadikan makhluk Allah. Dan juga di nasi, di air, di apa semua Allah jadikan. Tapi sampai masa putus, perbuatan Allah semata-mata dengan keesaan. Bukan perbuatan tajam yang Tuhan letak di pisau. Memang kita Ahlussunnah wal Jamaah berpegang, Tuhan letak tajam di pisau. Tuhan letak panah di api. Tuhan letak kuah di nasi, di air. Tuhan letak kuah di habatus saudat, minyak zaitun ke, wah kurma ke. Tapi sampai masa putus, hangus, kenyang, hilang dahaga, jadi sihat badan. Kesemua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian yang berlaku. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tapi memang kita Ahlussunnah berpegang, pisau Tuhan jadikan. Tuhan jadikan tajam di pisau. Tuhan jadikan panah di api. Dan Tuhan jadikan apa-apa di makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai masa sekalian yang berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik, perkara jahat, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, di akhirah, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian percakapan harian kita menyandarkan apa yang berlaku kepada makhluk. Kita menyandarkan putus kepada pisau yang tajam. Kita menyatakan hangus kepada, kita letak hangus kepada api, kenyang kepada nasi, hilang dahaga pada air. Itu hanyalah percakapan asbab yang tidak membabitkan pegangan. Tidak salah kita menyandarkan apa yang berlaku kepada makhluk. Tapi pegangan kita, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan yang sebenar, yang akan menyelamatkan kita pada hari akhirah, yang menjadi syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kesemua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. InsyaAllah di slot akan datang saya akan menyambung lagi lah hak berkaitan dengan mereka yang berpegang ada perkara yang berlaku secara tabi'ah. Itu saya akan sambung lagi insyaAllah di slot akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menimba ilmu tentang perbicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang. Tentunya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.